sekarang kita akan masuk pula kepada slot kita yang kedua. Slot kita yang kedua yang bernama Senpai Kara Kikimasho. Rasanya semua boleh agak lah kot kan. Apa benda yang kita akan buat lah dalam slot yang kedua ni. Dan slot kedua ni dia memang special lah sebab kita akan ada sesi grouping lah, iaitu kita akan bahagikan anda semua nanti ke dalam beberapa kumpulan kan. Kemudian dalam kumpulan tersebut akan adalah fesi yang akan mengetuai kumpulan tersebut lah kan. So daripada daripada fesi sendiri nanti anda akan dengarlah perkongsian berkenaan dengan kehidupan dekat Jepun, mungkin berkenaan dengan belajar, mungkin berkenaan dengan bergaul dengan komuniti dekat Jepun kan, orang Jepun ke dan sebagainya. Mungkin adalah sentuh sikit kan berkenaan dengan macam mana nak survive dekat Jepun dan sebagainya kan. Kiranya ni merupakan satu sesi lah yang anda sendiri akan dengar cerita-cerita ataupun experience daripada senpai-senpai dalam grup anda. Kemudian gunakanlah ruang tu juga untuk mungkin bertanyalah apa-apa perkara yang mungkin sebelum datang ke program ni ada dah kan. Dah terfikir nak tanya something tu. So cepat-cepatlah tanya kan pada waktu slot yang kedua ni lah. So slot yang kedua ni kita akan jalani selama 1 jam lah, iaitu daripada pukul 9 sampai ke pukul 10. So kita tak ada masa yang panjang, tapi tak apa, gunakanlah sebaik mungkin masa yang ada tu untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat daripada senpai-senpai anda kan. So ini tak ada apa orang kata, tak ada kena marahnya lah kan. Kena tanya, nak tanya banyak macam mana pun tak ada kena marah. Nak tanya itu, nak tanya ni kat senpai apa semua, senpai dia akan bagi tahu apa benda yang dia boleh sebaik kemampuan dia lah. So oleh itu saya mempersilakan mungkin unit teknikal untuk guide ataupun untuk pecahkanlah grup-grup para peserta ni kepada grup-grup yang kita dah tentukan lah. Breakout room pun dah dibuka, bolehlah masing-masing pun masuk dalam grup masing-masing. Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Dengar. Saya sebenarnya dah Yonen. Yonen. Oh. Iziki sebenarnya. Okay. Aja sikit cakap lah untuk adik-adik. Okay. So nama Wan Fatih Najah, boleh panggil Najah. Sekarang Yonen dah nak masuk Yonensei dekat Saga Daigaku. Course Kikai, Mechanical Engineering. Asal Selangor. Dulu pusat persediaan dekat Pusat Bahasa Tekyo. So nanti kalau ada nak share, sebab ni mostly dekat area ni yang Kyushu. So kalau ada apa yang macam boleh share kat dia orang, boleh share. Okay. Alright, next. Dayang. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Dayang Siti Haza, boleh panggil Dayang. Dari aku Kochi University. Reason. Lepas tu pusat persediaan saya dulu Pusat Bahasa Tekyo. Course yang saya ambil lah Kokusai Shakai. Tu je. Yoroshiku onegaishimasu. Kokusai Shakai. Kokusai Shakai. Kokusai Shakai. So masih di ni lah, masih di Malaysia kat. Saya Ipoh Perak. Kat Ipoh Perak. Belum fly lagi lah. Belum lagi. So sini dah. Faruk nak ikut Shakai agak ke? Dalam grup ni tak? So Faruk teknikal ke?
So kita dah diskusikan semua. InsyaAllah saya akan share beberapa pengalaman lah kot. And then kalau Najah ada nak share kita boleh teruskan, ditambah-tambah. Sebab tadi cakap kita punya, sebab sini semua data dekat area Kyushu kan, Kayama. So kalau ada yang macam yang relate dengan sebab dah 4 tahun ada online, so mungkin banyak pengalaman lah kat sana. Sebab saya duduk dekat Tohoku mesti area Akita apa Yamagata semua, so agak berbeza lah kot mungkin di segi wakil ataupun condition dia. Okay, sekejap untuk jangan. So kita ada beberapa part lah yang nak sentuh dalam sharing kali ni. Satu ialah jadi pengenalan. Lepas tu kita akan go through kehidupan sebagai seorang pelajar. Lepas tu solat macam mana, makanan halal, kewangan. And then kita akan, tu je lah yang main dia. Okay, so saya just share lah saya punya pengalaman belajar dekat Jepun dulu. Okay, so saya pun AJ juga, untuk for information lah, saya pun AJ, batch 31. So beza 8 tahun lah kan, masalah 9 kan, so 31. And then masa tu masa nak pilih dai tu agak bingung lah sebab saya tak tahu apa saya punya kelebihan ataupun fokus kan, lebih kepada Denki ke ataupun Kakaku ke. So saya tengok masa tu Tohoku ada banyak tau, banyak kosong, dia bagi 25, ada 25 slot untuk kita apply. So maksudnya kalau kita apply tu kemungkinan kita dapat tu tinggi lah. Saya just apply under Kikai sebab saya fikir Kikai ni dia lebih luas lah. Kita kata Denki ataupun Kakaku tak luas. Tapi kalau Kikai ni kita ada banyak. Macam Kikai ada Zairyo, lepas tu ada robotik, ada apa, kalau tak tahu dia ada Koku, maksudnya aeronautik. And then dia ada apa lagi? Zairyo, dia ada nanomechanics. So banyak sangat dia punya bidang kan. So saya fokus untuk ambil Kikai. Lepas tu sama lah, Cina ni kita tak fokus lagi mana-mana. Kita just ambil IPANG lah, kita panggil IPANG punya Komoku. So semua department, semua course akan ambil subjek sama. Contohnya kalau nanti korang naik Cina, mungkin korang akan ambil Kaiseki A, Kaiseki B macam tu lah. Dia depend on university. Tapi biasanya dia akan ambil korang sama, Senki matematik, lepas tu Kagaku 1, Kagaku 2, semua boleh IPANG lah. Sampailah korang naik tahun kedua, ni saya punya universiti lah. Kalau korang punya universiti mungkin ada tahun 1 dah boleh decide dia punya semo kan. Tapi untuk Tohoku masuk tahun kedua, akhir tu baru kita boleh decide kita nak masuk lab mana untuk tahun ketiga. So untuk tahun ketiga tu saya pilih Zairyo punya lab lah. So Zairyo punya lab ni dia lebih fokus pada fracture, macam mana kita nak increasekan dia punya strength. Kalau korang belajar bursary kan ada yang dia punya sendang apa panggil, sendang Ryoku, lepas tu Surya Chikara, apa semua tu lah yang berkaitan dengan force kan, and then kita akan belajar Hakai, fracture semua kan. So saya ambil bahagian tu lah sebab rasa macam Zairyo ni lagi menarik, and then tak banyak sangat collation. Sebab saya kurang matematik, saya tahu sebab tu. So itulah korang kena saya ambil yang tu, and then sampailah Yonen grad memang ada Zairyo lah. So saya punya thank you semua pun relate dengan Zairyo, toughness of, kalau korang tahu lah carbon nanotube CNT, ada satu dia Zairyo nama CNT, carbon nanotube. So pasal dia tu lah. So untuk yang macam mana dia akan ada dipanggil barrier tau, barrier. Kalau Tohoku dia ada barrier. So kalau nak masuk tahun 2 korang kena lepas berapa subjek, berapa kredit. Kalau tak lepas berapa kredit ni, ataupun korang tak lepas subjek-subjek yang Hishu Komoku. Kalau tak lepas benda tu memang ia akan tak lepas lah untuk naik tahun 2. Tapi biasa Tohoku ramainya lepas lah untuk naik tahun 2. Cuma yang naik tahun 3 tu kemungkinan ada yang tak lepas sebab dia punya kredit tak cukup.
So itu yang kena curi lah kalau belajar dekat Jepun. And then dari segi subjek memang agak payah, honestly cakap. Sebab korang kalau AAJ lah, saya tahu PBT macam mana. AAJ memang saya akan support dalam dikata 100% lah kita kan. Dia akan bagi soalan, dia akan bagi ratio. Kadang masa saya dulu ada sensei yang sanggup datang, bukan saya lah, zaman senpai tu. Ada sensei yang sanggup datang malam untuk bagi untuk kelas tau. Buat kelas tu ajar ya bagi ratio tambahan semua kan. Lepas tu kalau kita fail ada swishy kan. Kalau fail lagi ada swishy. Ada saishi apa semua. So banyak kita dapat support daripada sensei di pusat persediaan lah, di AJ. Jadi kalau kita tak faham kita boleh tanya direct, kita tanya kawan-kawan Melayu kan. Kalau kita boleh buat group discussion kan. Tapi kalau di universiti, based on pengalaman lah, first sensei, sensei kat PBT ataupun agent dia akan cakap secara dia mudah faham tau, mudah faham, and then dia punya speed pace dia tu tak berapa laju, and then dia tak ada lah jenis apa hyogeng ataupun dialek yang pelik-pelik. Tapi kalau kita belajar di universiti, kita akan berhadapan dengan ramai sensei yang cakap laju, and then kita tak sempat pick up pun apa dia cakap. Ini honestly speaking lah, memang kita tak sempat nak ni. And then kita ambil note pun kan tak sempat sebab dia tulis laju, dia padam cepat, lepas tu dia cakap dengan dia punya dialek dia. Kalau setengah dialek, mungkin yang bahagian Kansai ada lah kot. Tak tahulah kot ada. Tapi kalau kat Tohoku ada berapa, tapi tak banyak. And then satu lagi memang dia akan cakap Nihongo lah. Nihongo 100%. Dia tak kisah ada Gaikokujin ke, tak ada Gaikokujin ke dalam tu. Dia bantai je, dia ingat semua sama. So waktu tu kita kena ni lah, kena ambil inisiatif. Kalau kita tak faham macam yang macam apa Lukman cakap tadi kan, tak faham kita direct je jumpa sensei, tunjuk inisiatif kita lah untuk kita tanya dia bila tak faham. Itu salah satu cara dia. Yang kedua ialah kita make friends with Nihonjin. Ini memang salah satu point yang penting lah kalau kita duduk kat Jepun. Nak tak nak, tambah-tambah lagi kalau yang kita duduk seorang. Waktu saya ada 7 orang tau, wakil Malaysia, Kekinian yang pergi masa tu, 2014. 5 kikai. 5 kikai Gakusei, 1 Kabai, Kagakubayo, 1 lagi ialah Johor. Johor ni yang PBT lah. So kita 7 orang tau. So bila 7 orang ramai, kita agak macam mana cakap, agak berkelompok tau. Apa kita discuss dengan kita. Kita tak nak bergaul pun dengan adalah beberapa daripada kita orang ni yang make friends dengan Nihonjin. So yang tu point yang bagus lah untuk kita try. Sebab ni dia orang lagi faham satu bahasa mereka lah, bahasa Nihongo, and then yang punya knowledge tu lagi mantap, lagi cepat tangkap lah kot bagi saya. So kita boleh, kalau kita tak faham, kita boleh direct tanya orang. And then kita punya teori tak macam sensei tau, kita punya member kita boleh tanya direct, kita boleh hang out kan. Tapi kalau sensei ni kita kena pergi bilik dia, kena buat appointment apa semua tu kan, so agak leceh. So point penting kita kena try untuk make friends lah. Tak perlu ramai pun, dalam 1-2 yang kita boleh tayuruk. Kita boleh jumpa dia, kalau ada apa-apa salah kita akan refer kat dia. So yang tu yang penting. Tapi hanya sedikit saya, secara jujurnya saya payah, saya susah nak buat benda tu. Mungkin saya malu agak segan untuk ni lah, untuk join orang. Tapi benda tu agak penting lah bagi saya. Untuk bahagian pembelajaran ataupun masa kita Gakusei, masa kita belajar dekat Jepun. Okay. So itulah. And then dekat Jepun juga kita ada macam yang based on apa yang baru macam kita tadi lah pasal Sugaku Butsuri kan. So sebab sama Dai, saya tahulah benda tu. Di Sugaku Butsuri ni satu komoku, satu subjek yang kita kena dalam kelas. Saya ajar 30 minit, and then 30 minit lepas tu kita kena buat soalan. And then kita kena hantar soalan tu dalam hari tu juga, waktu sebelum habis Jugyo tu tau.
So kalau kita orang punya SPA ni memang sebelum kita orang join, kita orang masuk kelas, kita orang dah buat jumpa dengan TA tau, ada TA punya kelas. Kita orang akan belajar dengan diorang dulu untuk prepare lah untuk jawab soalan-soalannya. Kalau tidak memang kita akan tercicir lah dalam kelas tu. Kita akan jadi orang yang terakhir sekali balik. So apa-apa cuba untuk range dulu. Kita kalau kita tahu esok kelas Gagaku contohnya. So kita dah ada buku. Kita lah baca ataupun just scan, tengok dulu, buat jumpa kan. Ini pun benda kita praktik juga kan masa kat AJ tu. Apa-apa kita kena Yoshu kan. Kita selalu cakap Yoshu. Habis kelas Yoshu kan. So kalau kita try praktik benda ni, insyaAllah lah kita akan insyaAllah lah boleh untuk kita survive dekat dari segi pembelajaran kat sana. So tu je lah untuk bahagian soalan, bahagian sharing bahagian belajar dekat Jepun. Korang ada soalan? Ada apa-apa nak tambah ataupun najah ke nak add bahagian kat Saga macam mana tu, insyaAllah. Okay. Tak apa, saya buka soalan dulu kalau siapa nak tanya. Okay. Okay. So soalan kalau ada boleh je just kalau malu nak cakap just type je dekat chat ataupun dekat bercakap je terus direct terus ni lah respon. And then seperti kita tambah untuk universiti ni kita try untuk kita kalau kita payah nak buat friend kan, payah nak buat kawan, kita boleh join any bukatsa ataupun circle lah. So saya punya susunan ni adalah circle lah. Circle ni dia tak sebesar bukatsa. Bukatsa ni memang kena commit tau, kena bayar dia punya fee and then kena join tiap minggu, beberapa hari tiap minggu. So tu agak letih lah. Kalau korang yang minat sukan kan, bola ke apa semua, kena commit banyak lah benda tu. So tak berapa nak susun sangat. Tapi in term of macam benda lain, boleh lah untuk join circle. At least kita ada connection lah, kita boleh kenal ni. Boleh jadi orang yang kita masuk circle tu adalah orang yang sama course dengan kita, sama kelas dengan kita. So yang tu pun akan jadi satu advantage lah untuk kita buat friend kan, untuk buat kawan. Okay, ni agak pelik kalau kita buat part by part, tak apalah, kita go through je. Next pasal solat. So yang ni pun salah satu benda penting juga untuk kita berat sebab kita dekat Jepun kita kena, sebab kita Muslim, kena kita kena solat macam biasa. And then sebenarnya tambahan lah untuk yang soalan kita boleh dengar masa slot dengan Ustaz nanti, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jafri nanti. Cuma based on pengalaman saya lah. Solat dari segi kesukaran ataupun yang payah sikit kita sebagai Muslim ialah satu tempat solat. So tempat solat tak macam dekat Malaysia, ada surau, dekat Petronas ada surau, dekat RNR ada surau. Tapi dekat Jepun saya tak kata tak ada, tapi sangatlah sikit. And then dia punya surau tak sebesar ataupun tak seluas Malaysia lah. Contohnya waktu kelas kan, saya tak rasa ada universiti yang ada khas surau tau untuk mereka, untuk yang solat. So macam tu pun tak ada. Kita orang akan solat dekat tempat-tempat yang tak ada orang lalu. Contohnya kelas kosong kan. Waktu tu kita kalau nak solat zuhur kan, kita orang tengok kat kelas yang mana tak ada jugio lah. Tak ada jugio dan kita akan masuk, letak sejadah, and then solat. And then wudu. Wudu ialah, macam tu kalau kat negara aku kita tak ada juga tempat yang khas untuk wudu. So tu korang kena pandai lah. Sama ada korang nak bawa spray untuk spray tangan, ataupun pergi kat toilet basuh tangan untuk main wudu. Cuma ni bahagian kaki tu, kaki tu agak payah. Ni tak tahulah Muslimat saya tak tahu. Untuk kita orang sangkat kaki letak atas apa orang solat. Letak atas apa punya apa panggil tu sinci tu, ni just basuh kat situ. Tapi kalau orang masuk tu memang kita kantai lah terus letak kaki kan. So yang tu pun orang kena ni lah, kena pandai lah sama ada nak basuh wudu biasa. Lepas tu bahagian kaki tu pergi kat toilet, just basuh dekat toilet lah, tak masalah. Cuma ni satu penting kita kena take note ialah kebersihan lah. Sebab bila kita ambil wudu,
air tu akan jadi macam selegak tau dekat atas sinki, dekat bawah. So kita kena ambil inisiatif untuk lap, ambil tisu lap semua bagi clear. Sebab orang Jepun ni kalau kita perasan kan, kalau toilet dia memang agak kering. Jarang lah kalau korang pernah pergi, tak tahu korang pernah tak, homong lah, maksudnya melawat orang. Waktu saya AJ dulu ada sesi yang kita pergi rumah Nihonjin yang duduk kat Malaysia ni untuk kita interaksi lah, buat onigiri ke, berborak ke, apa-apa kan, aktiviti dengan dia. Waktu tu saya guna toilet dia, memang toilet dia agak bersih, clean, tak ada air setumpuk. So dekat Jepun korang akan nampak benda tu memang common. Takkan ada tempat-tempat yang basah kecuali surau yang memang kita buat surau. Memang ada Muslim punya community yang buat surau kan. Tapi selain daripada tempat tu, tak ada. Memang korang kena make sure clear lah. Basuh, lap semua. Sebab ni kita nak bagi image yang baik lah kepada diorang. Nak kata kita ambil wuduk tapi tak menyusahkan, tak mengotorkan. Sebab bagi mereka tu, bagi diorang tu kalau ada takungan air tu agak kotor lah gitu. Sama kat toilet. Toilet pun kalau kita kena bersihkan, kena clearkan. So yang itulah yang agak komaruk lah bagi saya masa dekat Jepun. Sebab kita nak ambil tu kalau dalam kelas, kalau dekat daigaku sebab ada toilet kan. Tapi kalau kat luar, kita payah nak cari toilet ataupun nak ambil wuduk orang ramai kan. So inisiatif yang kita ada adalah ambil spray lah. Bawa spray kat tangan. Cuma tu adalah korang kena belajar lah cara dia. Dia kena spray biar air mengalir, baru boleh basuh tangan, baru siku tu semua. And then kaki tu. Lepas tu untuk solat tu kalau kat luar, kita akan cari tempat-tempat yang tak ramai orang lalu lah. So dia punya basic understanding dia, cari tempat yang tak mengganggu orang. Sebab kita nak solat, kita tak nak mengganggu orang lain. Itu ni janganlah pergi solat dekat depan, lalu lalang dekat kaki lima. Kalau boleh cari dekat tempat yang tangga yang tak lalu sangat, dekat bahagian antara tangga tu kan. Dekat situ ataupun bawah tangga ke, ataupun mana biasanya dekat situ lah, ataupun belakang pokok ke, tempat orang tak lalu. Asalkan tempat tu bersih tak masalah, itu kita solat. Okay, yang tu yang bahagian solat dengan wuduk lah. Dari segi waktu fuyu kan, ini pun agak tagihan jugalah dalam masa kita kat Jepun tu. Masa fuyu agak sejuk, and then kita rasa payah untuk kita basuh, ambil wuduk tau. Tambah bahagian kaki tau. So waktu tu kita ada satu kemudahan posah dipanggil khuf. Khuf ni kan dia bentuk stokin kulit. Tapi perbahasan dia ada kat kata kasut pun kita boleh jadikan sebagai khuf. Dengan syarat kita ambil wuduk dulu lah. Ambil wuduk siap-siap, basuh kaki semua cukup. And then niat khuf, bila kat luar kita batal wuduk dan kita just ambil yang wuduk tangan semua tu yang wajib saja. Ini yang kaki tu kita just sapu air je dekat atas kasut kita. So tu dipanggil keringanan lah tambah waktu fuyu, waktu sejuk sahaja kan. So itu salah satu cara lah yang kita boleh guna untuk praktik masa tu. Solat dengan wuduk rasanya yang tu je kot yang kita boleh. Lepas tu satu lagi waktu solat pun berbeza dekat Jepun. Macam kalau kita sekarang kita macam dah tahulah asal mungkin dalam 4.30 hingga 4.40 macam tu kan. Dia agak fix. Zuhur 1 hingga. Tapi sebab Jepun ni dia negara 4 musim, dia ada waktu yang berubah drastik tau. Tapi kalau biasanya zuhur dia akan jadi pukul 11 atau pukul 10 pagi. And then asar pun dia boleh jadi dakwal pukul 2 ataupun pukul 3, asar. Dia ikut waktu. Macam waktu saya dulu puasa waktu Ramadan, waktu kat Jepun dulu, waktu Natsa tau. Waktu Natsa ni dia malam pendek. Malam pendek. So zuhur, maghrib dia sama lebih kurang kita pukul 7. Tapi waktu sahur pukul 12.30 malam. 12 atau pukul 11 malam. So waktu pukul 2 tu pukul 2 dah subuh bro. Okey, bukan siang malam, siang banyak.
siang panjang lah. Siang panjang malam pendek. So pukul 2, pukul 3 tu dah subuh sampailah pukul 7 berbuka puasa. Yang tu depend on korang punya time zone, waktu korang duduk kat Jepun. Dia jadi Ramadan tu waktu haru ataupun waktu aksi ataupun waktu fuyu. Tapi kalau kena waktu naksa agak penat lah. Tapi kalau waktu fuyu mungkin okey sikit sebab maghrib dia awal. Maghrib awal and then dia punya subuh pun lewat sikit dalam pukul 3 atau pukul 4 itu. So okey lah. Tapi kalau waktu naksa agak lain lah. Untuk puasa mungkin agak panjang lah kalau kita nak cerita dari segi ni. Okay, so kalau ada soalan boleh just tanya. Saya tak nak cakap soalan. Okay. So cakap pasal puasa, cakap pasal makanan. Makanan kat Jepun rasanya korang dah pernah dengar lah kot daripada sampai sebelum ni kan. So makanan agak susah, tapi rasanya sekarang ni dah semakin mudah, convenience lah dari segi kemudahan untuk mendapatkan makanan halal. Waktu saya dulu pun agak tak adalah kata payah, taklah payah sangat. Maksudnya adalah mana-mana platform ataupun kedai yang kita boleh dapatkan. Sebab kat mana-mana area dekat Jepun ni akan ada Pakistani ataupun Indian yang buka kedai halal. So beruntunglah kalau korang ada, pertama-tama kalau kat Tokyo. Tokyo memang agak ni senang untuk ni. Tapi kalau dekat area Tohoku adalah macam orang ada satu kedai yang boleh pergi untuk beli makanan halal, daging halal, ayam halal. Tapi kat Jepun pun ada juga kedai Jepun yang all around Jepun ada. Kita panggil Gyomu tau. Gyomu Supa. Gyomu Supa. So kat Gyomu Supa ni dia jual makanan and then dia ada ayam yang memang daripada Brazil lah. Brazil yang halal lah. Kita boleh beli untuk kita masak. And then harga dia pun murah sikit compare dengan kedai-kedai Indian atau Pakistan dekat sana. Sebab dia dari Jepun kan. Sebab Jepun punya kedai kot sebenarnya. Sebab kalau yang Indian atau Pakistan ni dia punya shipping cost apa semua mahal. So agak payah lah. So ni in term of kedai-kedai. Tapi dari segi internet ataupun platform website semua adalah beberapa. Kalau kat Jepun, Gyomu Supa pun ada juga website dia. Lepas tu ada Batikrom ke apa. Adalah beberapa website yang korang boleh guna untuk beli. So yang tu senang tak. Sebenarnya mahal lah. Mahal dari segi shipping semua nak hantar ke rumah. So makanan memang payah. Tapi walaupun payah kita tak boleh nak ambil mudah lah. Mudah dengan makanan. Setengah sampai lah. Just sharing lah experience. Tapi saya nampak masa saya kat Jepun dulu. Ada setengah tu jenis yang terlalu ambil mudah kan. Sebab dia kata kita kat Jepun, so kita patutnya ada apa panggil keringanan lah untuk kita makan makanan yang kita tak boleh makan. Kita tak boleh makan macam mana? Kita boleh bermudah-mudahan lah. Contoh kalau Zairio tu kita tengok tak ada sakit, tak ada buta, okey boleh makan. Tak ada sakit, tak ada buta boleh makan. Tapi kita tak tengok bahagian yang deep kan. Contoh kalau margarin ataupun yukazai. Yukazai ni emulsifier ataupun bahagian sebenarnya yukazai ataupun margarin lah. Itu kita kena check sama ada dia shokubutsu yurai ataupun dobutsu yurai. Kalau dobutsu yurai tu daripada binatang lah, so obviously kita boleh makan. Tapi kalau daripada shokubutsu kita boleh makan. So setengah-setengah sampai ni dia jenis terlalu just ambil tengok jugalah, terus ambil tengok tak ada sakit, tak ada buta, just beli and makan. Padahal kita kena check lah. Dan setengah-tengah tu pergi dekat Caesarea. Caesarea ni satu restoran Itali dekat Jepun. Dia punya family restaurant. Ini tempat ni adalah tempat yang selalu juga pelajar Malaysia pergi sebab murah. And then mudah nak dapat makan tu. And then situ pun ada juga dia orang yang beli order daging tau. Makanan yang berasaskan daging. So daging ni sebab dia orang kata ni OC beef tau. OZ, Australian beef kan. So Australian beef ni tak semua halal tau.
saya cakap semua Australian beef ni halal. So ada mereka ni just order makan sebab dia kata Australian beef. So benda tu pun kita kena check. Bukanlah kata kita ni, bukan kata Islam menyusahkan, tapi makanan ni adalah benda yang masuk dalam badan kita. So kita kalau boleh nak elakkan benda-benda yang syubhah. Kenapa? Sebab dia kata, saya tak syubhah hadis ke? Maksudnya hadis. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. So yang antara itu adalah syubhah. Syubhah tu kita kena jauhkan, kita kena elakkan benda syubhah. So try lah untuk kita praktik, baca Zairio, amalkan baca Zairio, and then check dia punya ni. And then dekat Jepun pun ada beberapa website, kalau kat Facebook lah, saya perasan ada Japan Halal. Kat situ dia selalu update, especially yang makanan-makanan kombini yang ada jual dekat 7-Eleven ke, dekat Lawson ke, dekat supermarket ke, dia akan tunjukkan benda tu dapat pengesahan halal ke tak. So adalah beberapa orang yang rajin dekat Jepun ni, dia akan call manufacturing, kilang, untuk tanya margarine ni dibuat daripada apa, ataupun glucose ni dibuat daripada apa base dia. So kalau dapat respon kata syukur ataupun dia akan update lah dekat page tu, dia kata okay, ni halal untuk makan, lepas check. So korang boleh try lah tengok dekat Facebook, asalnya ada Japan Halal, yang warna hijau, ni ada kat Facebook ataupun dekat Instagram ada. So saya pun selalu refer benda tu lah. And then benda ni pun akan berubah-ubah tau. Kadang waktu tu dia kata halal, lepas tu bila dia check balik dengan kilang dia kata haram. So biasanya kita akan refer kat situ lah. Tapi kalau rasa macam tak ada keperluan ataupun tak perlu sangat untuk makan atau minum benda tu, just elakkan lah. So itulah yang penting untuk kita ambil berat waktu untuk makan dekat Jepun. And then cakap pasal makanan juga, selain pada halal ni adalah saya cakap dia lah, kemudahan untuk kita dapatkan makanan halal tu. Memang ada kedai-kedai yang sediakan makanan halal, kedai family rest. Tapi kita kena, itulah saya kena tanyalah. Contoh kalau makanan bergoreng kan, adakah dia goreng sekali dengan makanan dengan daging lain, ataupun dia just biasa-biasa. So benda tu pun sentiasa sampai ke ajar korang lah, macam mana kita nak pergi tanya dia sekali dengan goreng sekali dengan daging lain ke, ataupun dia biasa-biasa ke. Lepas tu ada tak dicampur sake ke dalam sushi. So kalau yang saya selalu makan sushi dekat Jepun ni, kita tanya tak dicampur mirin ke. So benda-benda tu pun agak penting lah untuk kita tanya, ambil berat. Dari segi kos makanan, sebolehnya banyakkan masak sendiri, sebab tu lagi jimat. Beli ayam sepaket, ini kau boleh masak dalam seminggu 2 minggu. Tapi kalau kau selalu makan luar, sekali makan dah RM1 lebih. So RM1 dalam rate Malaysia 40 lah, dekat RM40 lah. So sehari dah RM40 habis. Biasanya RM1 lah. Kecuali kalau korang makan dekat pembini, tapi itu murah. Tapi kalau biasa families ataupun kedai-kedai halal Jepun, dia akan cost lagi mahal, RM1,500, RM1,200 atau RM1. So better untuk kita belajarlah masak sendiri lah, sebab korang nak survive 4 tahun kat sana. So seboleh-bolehnya try untuk belajar masak sendiri. Dari segi mencari makanan halal tu saya tak ada masalah lah. Orang boleh just refer website ataupun punya senpai kedai mana yang halal, ataupun korang masak kedai tu just tanya dia campur apa tak, ataupun just pergi dekat kedai yang vegetarian punya kedai, just tanya yang ada tak ada masak sake ke apa, yang tu je lah. Okay. Alright. Okay. So lastly, kita akan go through untuk bahagian kewangan. Bahagian kewangan sebenarnya saya tak ada benda nak share kat sini, sebab kita just kena ingatlah macam masa cakap tadi, yang kita dapat duit daripada kerajaan kan, daripada duit rakyat katanya. So kita kena beringatlah waktu kita beli barang-barang ke Jepun, fokuskan apa yang keperluan sahaja. So kalau yang kehendak tu kita kena fikir banyak kali lah kita beli, sebab ingat yang duit ni adalah duit yang kita guna.
untuk belajar, untuk kita survive kat sini. Duit itu kita beli PS, duit itu kita beli mengagut kan, sampai bermang-mang, cimang, mimang untuk ni. So agak tak elok lah kan, sebab duit orang kan. So, fokuskan, sebab ni pun agak trendy jugalah dekat Jepun. Bila kita tengok orang itu kat Jepun nak set up komputer, ni yang Otoko lah, yang online kita tahu lah. Otoko biasanya kalau sampai kat Jepun dia akan cari laptop, laptop komputer kan. Beli komputer dekat Jepun, set up komputer besar-besar, berapa ribu, berapa mang. Itu lagi untuk beli snowboard kan. Snowboard ni pun dia mahal-mahal sebab nak main. So beli PS lah, beli Nintendo lah, macam-macam lah. Kita ambil kesempatan duit yang kita dapat tu, memang kita dapat banyak. Tapi kalau korang yang duduk dekat bahagian Kyushu ni mungkin tak setaihan orang yang Tokyo. Tokyo mungkin dia punya taraf hidup ni agak tinggi, tapi bahagian yang area-area apa Kansai ataupun Kyushu ni agak rendah lah dia punya kos hidup. So biasanya akan ada duit lebih tau, duit lebih untuk korang simpan, mungkin untuk pergi rokok kan, untuk pergi travel mana-mana. So guna duit tu ikut korang punya budget lah, atau punya keperluan lah, keperluan mana yang penting. Tapi kalau korang nak beli mengarut, then just buy tu lah. Buy tu, and then just gunalah duit tu korang nak guna apa-apa, tak ada masalah. Tapi dari segi duit apa sekolah atau pinjaman ataupun yang dapat daripada kerja ni, just fikir dulu lah sebelum korang spend. Itu je lah yang bahagian kewangan yang saya boleh share. Ada yang nak share apa-apa tak bahagian kewangan? Saya tak macam tak ada input sangat gitu. Ataupun boleh share yang bahagian apa makanan halal dekat area Kyushu ke, ataupun area Saga ke, macam mana nak dapatkan makanan halal. Dia ada masa. Rasanya banyak dah di-share, jadi saya pun tak tahu nak share apa. Dan macam kalau kat Sagau memang ada kedai halal yang jual barang basah, ataupun itulah Gyomu pun baru buka kat Saga. Sebelum ni tak ada Gyomu. So kita orang biasa beli dekat A-Price ke, ada ayam halal Brazil. So Regurai kana. Dari segi Kalau kewangan macam ni? Kewangan, betul lah macam apa Hakim cakap tadi, kalau nak guna untuk beli benda yang rasa bukan keperluan, memang baito lah. Baito. Kalau ada, sebab kalau saya sebenarnya bukan GPA. Oh. Saya private student dekat dulu kat Pusat Bahasa Tokyo, tapi sekarang alhamdulillah dapat scholarship daripada Jepun, NGO kat Jepun. Tapi still kena beringat juga dari segi belanja. Samalah rasanya GPA pun. Dan baito pun banyak juga saya buat kat sini sebelum ni. 2-3 baito juga. Jadi sebelum ni survive banyak baito kot. Nenen masa tahun 1 dan 2. 1-2. Tak ada apa-apa sangat kot nak share kewangan pun. Tapi kewangan sebab saya memang cantum tulis jugalah apa yang belanja, macam dah letak siap-siap untuk makanan berapa patut spend dalam seminggu. So untuk sebulan dapat spend berapa. Jadi pakai apps jugalah, kiranya beringat kat situ berapa duit keluar, berapa duit masuk. So Reguraika. Okay. Terima kasih atas sharing tadi. So kita open lah untuk Q&A. Kalau ada apa-apa soalan, tak kira lah apa-apa yang kau nak tahu pasal Daigaku ke, sekatsu macam mana ke, ataupun segi makan halal, solat, apa semua. Bila just open. So kita ada masa dalam 10 minit gitu. So open lah, siapa yang ada soalan. Nak tanya direct kepada Najah pun boleh. Mungkin Muslimat sekian nak tanya, so boleh tanya direct kepada Najah ataupun apa-apa korang tanya. So open. Rasanya daripada kita orang rasa dah habis kot nak sharing. Selebihnya tu mungkin korang dengar sampai lah.
kalau tak ada siapa-siapa nak tanya, Hmm. macam senpai dulu, waktu mula-mula sampai, kan ada perubahan suhu kan. Like Oh. kat Malaysia ni panas, so sampai tiba sejuk kan. So macam boleh tak senpai-senpai cerita apa yang korang rasa macam perubahan daripada segi fizikal korang waktu mula-mula sampai tu? So memang sampai tu memang agak sejuk sebab waktu kena 3 kan, orang mungkin bulan 4 dah kurang sikit kot. Kena 3 kita sampai tu memang sejuk, agak sejuk. So sebelum tu pun sampai dah, kita orang dengar dah, sebab kita orang pada interaksi agak sebelum tu. Sampai dah pesan siap lah, dalam beg yang kita akan bawa tu, sebab katanya dapat 2 beg kan. Kita akan bawa 2 beg, satu beg yang besar bagasi, kita akan apa, transfer apa, post ke tempat kita. And then satu lagi beg tangan kita yang kecil sikit tu. So dalam beg tu kita akan buat siap-siap macam sweater tempat, sebab kita tak tahu suhu dia sejuk macam mana. Memang sampai cakap sejuk, tapi tak tahu setakat level aircon 16 ke ataupun macam mana kan. So bawa je prepare. And then dari segi perubahan tu, alhamdulillah saya seminggu pertama kat Jepun tu tak ada sesama, tak ada demam apa. Tapi adalah member yang jenis yang tak kuat. Kejap je sesama demam kan. Saya alhamdulillah seminggu lepas tu baru start sesama. So biasalah pada kita bertindak balas dengan keadaan cuaca kan. Sejuk tu memang sejuk lah, lebih sejuk lagi daripada aircon rasanya. Pertama-tama kalau yang naik bahagian atas, tapi korang bahagian bawah, so mungkin okey sikit lah kot. Mungkin yang Pak Najah boleh share kot dia punya first masa first fly dekat daripada Tokyo ke direct ke Saga. Oh, saya masa tu Fukuoka ada direct flight daripada sekarang dah tak ada. So memang direct Malaysia ke Fukuoka, sampai-sampai agak sejuk. Memang pakai sweater, pakai berapa lapis ah? Dua lapis, tapi luar tu yang jenis berbulu punya. Oh. Dia macam awal-awal sampai tak biasa lagi. So pakai agak tebal, agak tebal lah. Tapi kalau nak tengok orang lain, kalau macam orang Jepun macam biasa-biasa je dia orang pakai sebenarnya. Tapi sebab tak biasa kan kita, kalau saya lah, saya tak biasa. So sebab itulah saya pilih Saga juga, sebab tak sejuk mana. Sama lah dengan pendapat tadi. So yelah memang agak sejuk, so kena prepare lah, bawa siap-siap baju tebal. Sampai tu terus baju tu. Orang tahan sikit lah kot. Memang dia agak sejuk. Okay, ada soalan apa lagi? Harap menjawab yang nak tanya pasal apa Arubaito. Kalau untuk Ryugakusei macam kita ni, dia Arubaito apa yang boleh buat? Macam contoh ke? Arubaito yang kita boleh buat biasanya tahu tak ada tak yang tak boleh buat, yang berkaitan dengan arak semua tak boleh lah. Dari segi agama sini kita tak boleh lah. Contoh kita kerja kat kombini macam 7-Eleven kan, ada orang yang berlarak semua tu, so itu kita tak boleh. Memang dari segi agama memang kita haram lah. Tapi dari segi undang-undang tak masalah untuk kerja kombini tu. Kita Muslim kan, so kita kena elakkan lah untuk kerja macam tu. Tapi saya sendiri saya kerja angkat barang transfer daripada A ke B, daripada office kepada office ni, angkat barang kursi ke meja ke. Sebab kerja-kerja tu kita tak perlu, tapi itu kekurangan lah kalau kerja macam tu, kita tak banyak communicate tau. Kita lebih pada therapy kan, kita punya fitness, kita punya physical kan. Tapi kalau kita nak try kerja-kerja yang relate dengan communication, kita boleh just kerja macam Uniqlo, kerja baju kan, buka baju semua, kita sekiaku dengan sama kan. Kita rasa sama, so tak masalah lah. Itu lebih okey lah sebenarnya untuk kita improve kita punya Hongo. So, saya sendiri, saya buat air batu 2 lah yang saya kat Jepun. Satu ialah angkat barang lagi, sebab tu gaji banyak satu. Dan satu lagi ialah Shimbun Haitatsu, hantar surat khabar.
Itu pun tahan juga lah. Kena hantar daripada pagi sampai ke pukul 3 pagi kena pagi hantar lebih 200 atau apa keliling. Tapi dari segi euro tu gaji tu banyak lah. Puas hati lah. So basically tak ada lah. Tak ada sekatan apa-apa untuk buat. Cuma dia ada masa lah. Ada limit. Seminggu berapa jam dia buat untuk edukasi. Ini ada yang bahagian yang kita sebagai Muslim tak ada buat tu lah. Yang kaitan dengan arak tadi lah. Arak tu benda yang haram. Okay, saya lagi. Sebelum kita go to penutup. Sekejap ya. Okay, shoot your penutup apa? Okay, so kita akan leave breakout room, kita akan go to main room. Okay. Semua sudi mendengar. Okey, selamat kembali semula kepada semua. So kita dah habislah slot yang kedua tadi. So macam mana semua slot yang kedua tadi? Sempat ke nak bertanya soalan-soalan? Cukup ke masa kan? Sebab selalunya lah waktu-waktu bertanya ni tak cukup masa kan. So harap-harapnya kalau mungkin lah kan, slot tadi tu rasa terlampau pendek ke, ada lagi soalan-soalan yang disimpan, tak apa, simpan sampailah ke habis kita punya ni. Nanti insyaAllah akan ada lagi satu lagi ruang lah. Kita akan masuk grup semula dan mungkin bolehlah bertanyakan di situ So harap-harapnya tadi selepas dah mendengar sendiri daripada senpai berkenaan dengan pelbagai perkara lah. Mungkin macam mana kehidupan dekat Jepun. Kalau macam tadi pun saya ada masuk beberapa grup, ada yang tanya pasal apa, makanan dekat Matsuri kan. Makanan dekat Matsuri, apa lagi, kiranya ada yang tanya pasal Shogakukan ke kan. Bukan Shogakukan, apa, Elaun korang semua dah ada pinjaman sekarang kan. Kemudian mungkin ada yang tanya pasal study, pasal mungkin cara nak berkawan dengan Nihonjin, schedule dekat dekat universiti dan sebagainya kan, nak baito kan dan sebagainya. So moga-moga apa benda yang dah di-share kan oleh senpai-senpai tadi tu dapatlah sedikit sebanyak bagi gambaran yang lebih jelas lah apa benda yang boleh anda semua expect bila sampai dekat sana. Macam mana nak study, macam mana nak survive, macam mana nak meneruskan hidup lah dekat sana. Okay, so itulah dia untuk kita punya slot yang kedua. So slot yang seterusnya kita akan berehat lah kan, dalam 15 minit. So daripada pukul 10 nanti sampailah pukul 10.15 kita akan berehat sebentar lah. Mungkin kita nak bagi refresh balik kan. Sebab kalau yang tadi tu bangun sahur mungkin tengah ngantuk lagi kan. So mungkin ada yang terus daripada sahur tu dia macam waku-waku kan, nak tunggu ITT kali ni, dia stay juga kan, dia stay daripada sahur sampai sekarang kan. So mungkin agak lost focus sikit kan. So tak apa, boleh segar-segarkan diri kan, untuk kita nak masuk kepada slot kita yang seterusnya, iaitu slot ketiga. Habis je kita punya rehat ni nanti 10.15 sampai pukul 12.15. So 2 jam kita ada. So macam yang dah diberitahu pada awal, kita punya program tadi, slot yang ketiga ni adalah merupakan slot yang kita akan memanggil jemputan khas lah, iaitu seorang ustaz. Rasanya semua dah tahulah, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jofri. So siapa yang kenal tu mungkin tahulah kan, sebab Ustaz Syed Qadir ni pun adalah ustaz selebriti juga. So kalau yang tak kenal tu tak apa, boleh orang kata apa, ambil peluang untuk kenal.
ambil peluang untuk kenal waktu slot ketiga nanti. So slot yang tiga ni special lah. Kita Fiqh of Traveller, kita akan masuk lebih kepada mungkin penerangan berkenaan dengan fiqh di luar negara lah. Macam mana kita sebagai seorang orang Islam, apabila kita nak menjalani kehidupan dekat luar negara, di mana negara itu adalah merupakan minoriti Islam, kiranya tempat yang mungkin akan adalah beberapa perkara-perkara yang dari segi dia punya suasana, situasi semasa di tempat tersebut tu mungkin akan berbezalah dengan kita yang dekat Malaysia ni. So akan menyebabkan adalah beberapa permasalahan yang mungkin memerlukan orang kata penerangan lah daripada ustaz sendiri kan. So boleh manfaatkan slot yang ketiga nanti untuk dengar sendiri daripada ustaz dan juga untuk bertanya lah apa benda kemusykilan berkenaan dengan fiqh luar negara tersebut lah. Okay, so kita akan rehat selama 15 minit. Masuk semula, jangan pergi jauh-jauh sangat lah kan, sebab 10.15 kita akan start balik. So sambil tu boleh kita mungkin yang sambil-sambil nak berehat tu bolehlah kan, sambil-sambil tu tengok video-video ke ataupun media yang akan di-sharekan lah oleh tim teknikal. So kita akan berjumpa lagi selepas ini insya-Allah. Okay.